Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita sedikit. Saya nak cerita tentang satu peluang perniagaan yang mana pada zaman sekarang ni orang sedang mencari peluang untuk menambah pendapatan. Jadi saya rasa peluang ni sangat-sangat hebat dan sangat-sangat boleh membantu kita. Kerana apa? Kerana peluang perniagaan MBA ini tidak memerlukan modal yang tinggi dan tidak memerlukan dan risikonya tak ada risiko. Bagi saya tak ada risiko. Jadi sebelum saya nak pergi ke poin-poin yang penting, saya nak cerita dulu kenapa kita nak pilih MBA sebagai peluang perniagaan kita. Ini adalah Richard Van JB. Dia dua orang anak muda yang berasal dari Belanda yang menetap di Eden, Michigan, USA. Dan mereka ni telah menubuh MBA pada tahun 1959 di Eden, Michigan. MBA ini dahulunya ada beberapa produk sahaja. Dan bermulanya MBA di stesen minyak yang terpakai. Tetapi sekarang ni kalau cik tengok kat sini, okey, MBA kita ada HQ ataupun production factory sebesar 7 batu di Eden, Michigan. Itu besar lah. Dah sangat-sangat besar lah. Dan ini adalah saya punya mentor dan saya punya sifu dah sampai dah di Eden, Michigan, USA. MBA dah berusia 60 tahun lebih dah di beroperasi di 100 buah negara. Kalau tengok di sini bukan setakat di Malaysia, di Korea, di Itali, di China, di Romania, di Greece, semuanya kita dah ada MBA. Ini menunjukkan kekuatan MBA di pesara di pelosok dunia. Jadi MBA ni dah memang orang kenal, dah memang sangat-sangat kukuh. Dan MBA di Malaysia bertapak pada tahun 1975. Dah sangat 1976 dah sangat-sangat lama dah perniagaan MBA di Malaysia. MBA kita buat HQ di Putrajaya sebanyak 100 juta. Yang paling best sekali 100 juta ni adalah cash tanpa ada loan. Ini adalah gambar-gambar HQ kita di Putrajaya. Ini pula Kerajaan Akbar pada tahun 2006. Ini menunjukkan Kerajaan Akbar Bursa Saham Malaysia. Kalau tengok kat sini cik, kita tengok sini MBA ada LIS. Menunjukkan apa? LIS ini menunjukkan papan tanda yang dipatuh syariah. Kat sini MBA patuh syariah. Kenapa Ion tak ada asal tak ada? Mungkin perniagaan dah berusaha subah. Ada kalau kata aset kita tahu aset ada servis alkohol di dalam kapal bank. Dan ini mengukuhkan lagi kita ayat saya bagi kita ni. Kalau cik nak tengok fatwa Mufti Kerajaan Brunei muka surat 269-270 menyatakan sistem perniagaan MBA setakat difahami tidak bersyariah dengan syarak. Inilah sangat penting, yang mana poin yang sangat penting kalau kita sebagai seorang Islam nak buat satu perniagaan, yang mana bila kita nak mencuburi sebuah perniagaan ataupun kita nak menghabiskan, melaburkan masa kita dalam sebuah perniagaan, usaha kita dalam sebuah perniagaan, kita nak tahu perniagaan itu berada dalam syariah ataupun tidak. Perniagaan MBA cik tidak perlu dah risau sebab fatwa Kerajaan Brunei dah keluarkan kenyataan tersebut. Yang ini pula adalah 30 lagi shareholder. Kalau tengok di sini kita ada IPF, Lambang Tabah Haji Amanah Raya dan Sok-Sok. Ini adalah syarikat-syarikat GLC yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat dipercayai, yang sangat-sangat kita dah ketahui umum di dalam Malaysia. Kenapa GLC ini dah ada pegangan saham dalam MBA? Menunjukkan syarikat MBA diyakini selamat dan dipercayai oleh Kerajaan Malaysia. Jadi bila kita nak buat satu produk, kita tengok ada beberapa poin yang kita kena tengok. Poin yang pertama, mesti kita tengok barang. Barang mestilah pasaran besar, kegunaan harian, naikkan jenis. Produk MBA kita ada 800 ke 1000 jenis produk. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Daripada depan rumah sampai belakang rumah. Dan produk-produk MBA, kita ada poin-poin EQMS, iaitu apa? Ekonomi, quality, money back guarantee dan safety. Produk MBA kebanyakannya semuanya safety dan money back guarantee. Contohnya kalau abang beli produk MBA, abang rasa produk MBA ni tak sesuai dengan abang boleh bagi balik kepada MBA dan MBA akan bagi 100% money back guarantee. Seterusnya kita nak tengok syarikat mestilah kuat, tahan lama dan integriti. Kuat. Dah di 100 buah negara, tahan lama daripada tahun 1959 lagi. Dan berintegriti. Mesti syarikat ni berintegriti. Bermaksud berintegriti apa ya? Kalau contoh yang abang dapat pendapatan MBA, contoh saya bagi RM30 bulan tu, RM30 MBA tu akan bayar. Walaupun RM30, walaupun RM10, MBA akan tetap bayar. Dan sistem sila adil, tahu ujian masa dan menguntungkan. Yang paling penting bukan sistem piramid ataupun skim cepat kaya. Ini yang sangat penting. Sebab apa? Banyak sistem di luar sana, market level di luar sana. Kalau abang tengok, cik tengok, ada sistem-sistem yang mana sistem piramid. Yang mana orang bawah buat, orang atas dapat. Ini bukanlah sistem macam tu. Itu saya nak jelaskan. Baik, seterusnya ini adalah graf jualan MBA. Kalau tengok revenue sale MBA pada tahun 2000 hingga 2015 semakin meningkat walaupun ada kekuatan ekonomi pada tahun 2003, 2007 dan 2010. Ini menunjukkan kekuatan MBA adalah anti-recession business. Yang mana perniagaan lain bila recessionnya terkesat, tapi MBA tak terkesat. Okey,
Baik, ini pula sebagai perkhidmatan. Kita ada lebih kurang 25 shop seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Ini pula kita punya lesen. Lesen kita bang, cik, lesen kita 10 tahun sekali. Kita akan renew. Yang paling penting ini dia, jaminan kualiti. Kita kalau sebuah syarikat tu kita ada pusat R&D sendiri. Kita ada jaminan kualiti dan produk yang dipetekkan pastinya syarikat tersebut adalah syarikat yang kuat dan berintegriti dan yang paling yang paling hebat lah. Kalau kita tengok sini, MW kita ada pusat R&D sendiri dan jaminan kualiti pun kita ada jaminan kualiti sendiri dan produk kita semuanya ditingkat. Tak boleh orang curi dah produk-produk yang kita jual. Baik, ini pula Nutrilite. Nutrilite adalah pemakanan kesihatan nombor 1 di dunia mengikut jualan. Kalau tengok sini, Nutrilite ini kita ada organic farm sendiri, certified organic. Yang mana certified organic ini kita dikeluarkan sijil halal oleh IFAMKA yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi kalau kita seorang Muslim, kita nak makan sesuatu produk kesihatan, kita nak tahu produk tu halal apa betul atau tidak. Jadi untuk Nutrilite certified organic yang mana nombor 1 di dunia, kita boleh konsum sebagai orang Muslim. Alhamdulillah, kita dapat produk yang sangat baik, yang sangat berkualiti untuk kita konsum. Baik, dan yang paling penting terbukti. Baik, seterusnya kita nak tengok pula pada pendapatan warisan. Cik, abang, untuk pendapatan warisan ni kita kena fokus. Sebab apa? Banyak orang yang bila melihat pendapatan warisan ni, walau dia ada perniagaan di luar, saya punya kawan yang saya kenal, dia ada syarikat perabot sendiri, ada yang datuk, dah ada kontraktor. Tapi bila dia tengok pendapatan warisan, dia dampak peluang ini dan dia buat MBA bersungguh-sungguh. Inilah legenda kisah Miss Campoyo. Miss Campoyo telah meninggal dunia pada tahun 1993 Mei. Dan kalau tengok di sini, pendapatannya semakin banyak dan semakin meningkat. Dan semakin lama semakin meningkat. Semakin lama semakin meningkat. Walaupun dia telah meninggal dunia. Kita kira 25 tahun dah dia telah meninggal dunia. Dia dapat 6.2 juta. 6.2 juta ni kalau cik abang nak tahu, Miss Campoyo ni tidak berkahwin. Dia tidak ada anak dan mak ayah dah tak ada dah mati dah. Jadi ke mana 6.2 juta dia pergi? Jadi MW ini adalah perniagaan yang mana bila kita buat satu hari nanti, bila kita buat pendapatan tu ataupun perniagaan tu, dia akan pergi kepada waris kita. Ini dah waris Miss Campoyo itu. Abang dan adik mendiang Miss Campoyo. Abang dan adik mendiang Miss Campoyo ni tidak buat MW. Tapi MW tetap bayar. Walau contoh Miss Campoyo tu dapat 50,000 sebulan. 50,000 tu dibahagi pada 2. Pada abang dan adik Miss Campoyo. Contohnya abang, kalau kita buat satu perniagaan sekarang ni, kita buka klinik, adakah anak kita boleh mewarisi klinik tersebut? Pastinya tidak. Tidak. Kalaulah kita buat perniagaan apa-apa pun, tak pastinya anak kita nak mewarisi. Betul tak? Tapi bila kita buat perniagaan MW, dia tetap kena warisi. Walaupun dia tak buat perniagaan MW, dia tetap akan dapat pendapatan daripada perniagaan MW. Itulah kehebatan perniagaan MW. Ini adalah Dr. Azmi. Yang mana inilah timbalan mantan kesihatan, mantan timbalan Menteri Kesihatan yang lepas. Menteri Kesihatan pun buat perniagaan MW. Yang ada 4 biji klinik tetap buat perniagaan MW. Kenapa? Mesti ada rahsia di sebalik perniagaan MW ini. Ini pula saya nak cerita tentang insight yang istimewa pada saya, yang memberikan peluang ini dan yang memberi tunjuk ajar kepada saya dalam perniagaan MW. Ini adalah Sifu Syahrul Fahmi, yang mana mereka ni dulunya berniaga komersial di Pulau Pinang. Hanya menjual nasi lemak, daun pauk, ini isteri beliau. Penjual nasi lemak, jual roti canai di tepi jalan. So orang yang sangat biasa. Kalau nak kata pendidikan pun biasa-biasa. Tetapi bila mereka buat MW alhamdulillah, dia orang dah dapat pergi melancong suami dan isteri. Dan dia orang dapat menjadi seorang diamond. Bila jadi seorang diamond, abang, di dalam perniagaan MW, kita boleh naik business class. Bila kita dah pergi ke tahap executive diamond, kita akan naik first class. Inilah saya punya Sifu Syahrul Fahmi, yang mana telah melahirkan ramai di luar sana jutawan-jutawan dan usahawan-usahawan berjaya. Baik, ini pula adalah saya punya mentor, Ayahanda saya dalam perniagaan MW ini. Ayahanda, dia telah mempunyai pengalaman dalam perniagaan MW lebih kurang 30 lebih tahun. Yang mana pengalaman itulah dia telah membina satu empire, yang mana empire ni telah melahirkan ramai usahawan-usahawan bumi putra. Yang paling penting sekali, dia telah menolong orang Melayu kita ni berjaya dalam perniagaan MW ni. Dan dia sekarang ni adalah triple diamond Melayu pertama di dunia, bukan di Malaysia, di dunia. Ini adalah saya nak cerita sikit tentang rumah dia. Rumah dia, kalau abang nak tahu, rumah di Bukit Jambu ni kita ada banyak rumah besar-besar, tidak? Rumah besar dan dia punya pagar pun besar. Tapi rumah mentor saya,
rumah besar, pagar besar, tapi pagar tetap terbuka, sentiasa terbuka untuk kita anak buah di dalam perniagaan Amway ni keluar dan masuk untuk belajar. Nak cari mana lagi mentor? Kalau kita pergi belajar ni, kalau kita buat business professional, kita terpaksa mencari mentor, kita terpaksa mencari cikgu yang kita nak belajar pada ilmu, tidak? Tapi di luar sana kita terpaksa keluarkan duit 20,000, 10,000, 5,000 kita nak belajar mencari mentor. Tapi dalam perniagaan Amway, hanya kita join dalam perniagaan Amway tak perlu modal yang sangat tinggi. Dan bila kita berjaya pun kita tak ada pun bagi apa-apa pun modal dia setiap bulan. Tetapi inilah saya kata insan yang berjiwa besar. Baik. Seterusnya, bila saya dah cerita dah tentang background company, saya nak cerita pula tentang marketing plan Amway. So, Amway kita ada lebih kurang 14 jenis pendapatan. Tapi hari ni saya nak ceritakan abang 5 jenis daripada 14 jenis pendapatan. Iaitu nombor 1 untuk rujuk 30%, nombor 2 bonus pelaksanaan 12,500, 21%, 7,518%, 4,515%, 3,012%, 1,750, 9%, 900, 6%, 250, 3%, dan seterusnya adalah bonus tahunan 40,000. Dan bila dalam buat perniagaan Amway, kita akan dapat melancur VVIP berpasangan, suami dan isteri, keluar negara, dan seterusnya 5 kita dah akan dapat pencen. Inilah yang mana ramai orang buat perniagaan di luar sana, tapi bila satu yang perniagaan itu dah stop, dia orang tak boleh nak keep on moving dan dia orang dah hilang semua pendapatan. Tapi dalam perniagaan Amway kita ada pencen yang kita akan dapat. Jadi saya akan cerita satu persatu. Abang, dalam perniagaan Amway, kita ada produk dipanggil Dishlock. Dishlock ni adalah satu produk yang luar biasa disebabkan satu botol itu kita boleh tahan sehingga 8 bulan. Sabun basuh pinggan. Walaupun harga dia RM35 tapi boleh tahan 8 bulan. Adakah produk tersebut ekonomi? Jadi saya nak cerita ya tentang Dishlock. Satu Dishlock kita bersamaan dengan 10 poin. Jadi satu hari abang hanya jual 2 Dishlock bersamaan dengan 20 poin. 20 poin kali dengan 30 hari bersamaan dengan 600 poin. Satu poin abang bersamaan dengan RM 3 sekupak. 600 poin abang kali dengan abang akan dapat nombor 1 keuntungan runcit 30%. Okey, kali dengan 30% bersamaan dengan 180 poin. Okey, dan seterusnya abang akan dapat bonus pelaksanaan, iaitu berapa abang? Abang akan dapat 3% sebab abang tak dapat lagi 900. Masih lagi di 600 poin. 600 kali dengan 3% bersamaan dengan 18 poin, total 198 poin. Setuju abang? 198 poin, abang nak convert. Ini bukan duit abang. Nak convert abang kena kali dengan RM3 sekupang, kali dengan RM3 sekupang, total abang akan dapat RM613. Ini total abang akan dapat RM613. Okey abang? RM613. Ini kita panggil bulan pertama. Untuk bulan kedua abang dah jual berapa dah? Satu bulan. Abang dah jual lebih kurang 60 orang. Dalam 60 orang ni abang rasa ada tak yang tanya abang, buat jual ni dapat apa tidak? Setuju tak? Ada juga yang ada beradik kita nak buat tambah pendapatan. Jadi untuk bulan kedua abang hanya cari 4 orang, A, B, C dan D. Cari dan buka peluang perniagaan Amway. Sebab apa? Sebab perniagaan Amway kita kena membina rangkaian pelanggan. Rangkaian pelanggan yang setia. Jadi abang buka peluang pada 4 orang. Abang nak buka pada 10, 11 orang pun, 100 orang pun tak kisah. Saya nak cerita tentang 4 orang sahaja. Rasa-rasa boleh tak buat 4 orang? Nak cari 4 orang yang buat bisnes ni. Okay? Jadi 4 orang ni buat apa? 4 orang ni pun buat benda yang sama. Satu hari dia jual 2 botol. Cerita benda yang sama. Jadi satu hari dia jual 2 botol. Yang ini pun dapat 600 poin, B pun 600 poin, C pun 600 poin, D pun 600 poin, dan abang pun tetap buat 1 bulan 600 poin. Total keseluruhan abang, Amway kita kira total grup keseluruhan. Untuk bulan kedua, total grup keseluruhan abang dah mencapai 3,000 poin. Setuju? 600 kali 5, 3,000. Abang dah mencapai bonus perasaan sebanyak 12%. Kali 12%. Total abang akan dapat 360. Betul? Ini total keseluruhan. Dan Amway ni abang yang kata kenapa kita dapat CJ daripada kita dapat fatwa Kerajaan Brunei menyatakan sistem perniagaan Amway ni tidak bercanggah syarak. Sebab Amway ni dia adil. Dia akan bagi balik. Ini total keseluruhan. Dia akan bagi balik bahagian A, B, C dan D. Bahagian daripada apa? Bahagian daripada 600 kali 3%.
18, okey? 18 kali 4 total 72 tolak 288. Ini yang mesti akan abang akan dapat. 288 poin. Dan abang ada nak untung runcit abang? Untung runcit abang masih ada sebab apa? Abang masih lagi buat satu hari 2 poin. Bersama dengan 180. 180 poin. Total 468 poin kali dengan 3 hari sekupang untuk dapatkan total bonus abang untuk bulan kedua RM 1450. Okey ke okey sangat bang? 1450. Extra income bang. Abang sekarang ni sebagai seorang guru, extra income dapat 1450. Sebagai seorang guru bang, kalau abang pergi melancong, abang dapat pergi melancong. Setuju? Abang kena keluarkan duit. Betul tak? Sekarang ni abang boleh buat orang panggil tabung untuk pergi melancong. Setiap bulan 1450. Satu bulan abang dah dapat 12 tahun abang dah dapat apa? Dah dekat 14,000 bang. 14,000 abang boleh tak bawa anak-anak melancong? Boleh kan? Tapi saya nak pergi untuk bulan ketiga. Ini baru bulan kedua. Untuk bulan ketiga, A pun buat perkara yang sama. Sebab apa? Dia pun dapat 1450. Setuju? B pun buat perkara yang sama. C pun buat perkara yang sama. D pun buat perkara yang sama. Iaitu dia mencari 4 orang. Dia buka peluang pada 4 orang. Jadi abang dah ada 4 grup yang besar. Satu grup total PV 3,000 PV. 3,000 poin. 3,000 poin. 3,000 poin. 3,000 kali 4 abang dapat 12,000. 12,000 je lah. Termasuklah abang bulan ketiga abang masih lagi buat jualan 600. 12,600. Abang dah dapat berapa? Modal pelaksanaan? Daripada tertinggi iaitu 21%. Kali dengan 21%, abang akan dapat 2,646 poin. Okey tak? Dan MBA ni tetap adil. Bulan kedua ke bulan ketiga ke, setahun ke, bulan dah sampai setahun ke, 5 tahun ke, dia tetap adil. Dia akan bagi balik bahagian A, B, C dan D. Bahagian mereka apa? Bahagian mereka ialah 360. 360 kali 4 total 1440. Dan abang akan dapat 1206. Okey tak? 1206 adalah bersih poin abang dapat. Dan abang ada tak bonus runcit? Bonus runcit 30% iaitu 180 tambah dengan 180 total 1386 dan abang kali dengan 3 ringgit sekupang, abang akan dapat RM 4,296. Okey abang? Pendapatan 4,296 abang secara part time buat MBA. Jadi saya cerita part time bang, masih lagi part time. Allah. Aduh. Okey. Dan kalau abang konsisten bang selama 12 bulan, abang dah dapat bonus 21% dah. 21% ni abang buat 12 bulan. Abang memulanya, abang punya bulan bermula pada bulan 9 2024 sampai bulan 8 2025. Apa yang abang akan dapat? Nombor 1, abang akan dapat pangkat FDD bang. Abang akan diraikan di Mega Recognition. Abang akan diraikan di setiap majlis-majlis ilmu rumpun mesra. Dan kedua, abang akan dapat RM 4,296 monthly. Setiap bulan abang akan dapat. Nombor 3, abang akan dapat bonus tahunan 40,000 bang. RM 40,000. Bonus tahunan minimum. Nombor 4, abang akan dapat pergi Langkawi VVIP, suami dan isteri. Dan nombor 5, abang akan pergi LS Las Vegas bersama saya. Okey bang? Saya cerita 1,400 ini setahun 14,000 abang bawa pergi melancong tidak? Lepas tu abang dapat lagi melancong percuma VVIP bang. Suami dan isteri MW bagi. Okey tak? Okey saya betul tak? Jadi bang, dengan hanya bermodal RM60 abang boleh dapat macam ni. Okey ke okey saya? Best tak abang? Abang pergi LS suami dan isteri. Best. Ni best. Nombor 3 bang. Abang dapat 40,000. Abang boleh renovate dapur. Best tak bang? Ni best nombor 2 bang. Best nombor 1 dalam perniagaan MBA adalah pencet bang. Saya nak cerita tentang pencet. Jadi abang fokus. Boleh tak? Abang punya pendapatan untuk tahun pertama RM 4,296. Okay? A, B, C, D dan D ni dia nak buat tak 21%? Dia nak dapat tak 4,000?
dia pun dah dapat 4,000. Jadi kita jayakan A ni menjadi 21%, MV akan bayar kita 3,000 pencen bang. RM 3,000. Total RM 7,296. B pun dah tengok kawan dia dah pergi melancong. Dia dah pergi melancong dah. Dia pun dah pergi melancong. Jadi kita jayakan dia. B sebagai 21%. MV akan bagi kita 3,000 lagi. Total RM 10,296. Dan C pun buat 21%. Dia pun dah 40,000. Dia pun nak dapat macam mana abang dapat. Dia pun nak dapat macam mana kawan-kawan dia dapat. Dan total abang akan dapat RM 3,000 lagi. Dan bila abang ada 3 orang 21%, abang akan dapat lagi satu bonus, iaitu kita panggil debt bonus RM 1,000. Total abang akan dapat RM 14,296. Okey ke okey sangat abang? 14,296 ni bukannya sekali lamsam abang dapat. Setiap bulan abang dapat. Kalau kata 14,296 ni, kalau 4,296 ni 40,000 tahunan abang. Kalau abang punya pendapatan 14,296 ni, abang punya pendapatan tahunan berapa? Ayah. Dan abang, contohnya abang ini saya contoh saya. Saya sakit bang. Saya tak boleh buat jualan. Dapat 14,296 ni. Dapat abang. Itulah keunikan pencen MV bang. Tetap dapat 14,296 ni. Dan kalau contohnya saya dah tak ada, dia akan pergi ke isteri saya. Isteri saya dah tak ada, dia akan pergi kepada anak saya. Dan anak saya dah tak ada, dia akan pergi ke cucu saya. Perniagaan MV ni adalah perniagaan FOEB bang. Free of Enterprise Business, yang bermaksud bisnes hak milik bebas, yang tidak terikat dengan mana-mana entiti, MV ataupun orang lain. Perniagaan MV ini adalah hak milik sendiri. Bukannya MV punya, bukan orang lain punya. Itulah keunikan dalam perniagaan MV. Masuk abang RM60, abang dah dapat rangkaian produk 800 ke 1,000 produk yang abang boleh jual. Dan 800 ke 1,000 produk tu, di belakangnya saintis-saintis yang hebat. Abang nak dapat macam mana perniagaan macam ni?